Okey, setakat ni jelas ya? Okey, baik. So, tindakan tersebut, okey, so kita kena lukis. So, bila lukis, kejap lagi kita akan pergilah yang tu. Okey, maknanya teacher akan brush up nak tengok anda okey ke tak okey dalam segi gambar rajah ni. Tapi sebelum tu, kita cakap pasal siapa ni? Kita cakap dekat dalam ni, kita cakap pasal pembeli ke penjual? Kita cakap pasal keluk permintaan ke keluk penawaran? Kelas. We are talking about which side? Kenapa penawaran? Okey. Siapa yang beli tepung gandum ni? Restoran. Restoran dan where is my red pen? Alright. We are talking about restoran dan gerai makan. Mereka ni firma ke isi rumah? Ni. Firma ke isi rumah? Kelas. Hai. Firma. So, kita bercakap tentang keluk penawaran yang beralih. Okey, jelas? Sebab clue dia semua ada dalam ni. Okey, so keluk penawaran. So, sekarang ni keluk penawaran akan, okey, ini ialah kuantiti. Kejap, teacher lukis ringkas je lah sebab quantity price. Okay, so you have your SS, we have our SS, we have our TD, alright, and we have our E. Okay, so sekarang ni dia akan efek keluk penawaran. Keluk penawaran beralih ke kanan ke kiri ke? Kenapa ke kiri? Bila subsidi ditarik, maknanya harga tepung gandum tu makin apa kelas? Makin mahal. Kita, sama ada kita isi rumah ke, kita firma ke, kita kerajaan ke, sumber-sumber faktor-faktor pengeluaran kita adalah apa kelas? Faktor-faktor pengeluaran kita adalah apa ni perkataan ni? Apa? Cepat sebelum tercabik. Adalah apa? Terhad. Okey, apa makna ekonomi? Ekonomi adalah satu kajian sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan apa kelas? Sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Bagaimana manusia? Manusia tu can be isi rumah, can be firma, can be kerajaan. Okey, jelas? That's why, so bila tepung ni naik, oleh kerana faktor-faktor pengeluaran kita terhad, kalau kita cakap pasal firma, modal kita terhad, so now you can produce less, so it will move to the left. Jelas? Okey, kejap lagi kita akan buat secara detail lepas tu apa-apa ni ke apa, kejap lagi sebab yang ni conteng, teacher dah sediakan satu rajah yang lengkap kejap lagi. So we go through C kejap. Okey, tindakan tersebut memberi kesan kepada negara. Bincangkan. Alright, ni bincangkan. Okey. So macam mana kita nak bincangkan? Macam mana nak jawab soalan bincangkan ni? Kesan. Bila kita cakap kesan, dia ada, kita kena bagi dua kesan. Apa dia? Kita kena bagi bila sebut Allah tak nampak sebab hijau dengan hijau. Warna apa lagi ada black. Allah, black macam ni pula. Ya, kebaikan dan keburukan dia. Sains. Urban cetak. Alright. So, bila kita cakap bincangkan,
bincangkan. So kat sini dia tak ada suruh anda ambil stand. Adakah anda bersetuju dengan tu? Tak ada kan? So dia umum, tindakan tersebut memberi kesan. Maka anda bagi kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif dan juga kesan negatif tindakan tersebut, iaitu menarik subsidi. Okey, baik. Macam mana nak jawab tu, teacher? Siapa yang setakat ni kata, teacher, setakat ni saya tak tahu, tak ada idea lagi macam mana nak jawab C. Sebut saya. Okey, Pat, teacher nak tengok ramai-ramai. Siapa yang tak ada idea lagi macam mana nak jawab C? Sebab lepas ni cara teacher mengajar bergantung kepada jawapan anda. Kalau ramai kata, dah tahu dah cara nak jawab, cara teacher ajar lain. Kalau kata ramai kata tak pasti teacher, cara teacher ajar lain. Baik, siapa yang tak tahu macam mana cara nak jawab C? Sebut saya. Semua tahu cara nak jawab C Okey. Ayu dah ke teacher seorang-seorang ni? Teacher tak nampak korang angkat tangan ke apa? Sebab cuba buka suara. Sebab teacher dah full mode ni, dah tak nampak dah. Ramai ke? Ramai? Okey, baik. Okey, teacher ajar. Lepas ni, apa teacher ajar hari ni sangat penting tau. Ya Allah, ya Tuhanku. Dah dekat 2.5 dah. Kita mula 1.5 Kita lewat sikit boleh ke? Ya, sebab ni memang apa yang teacher buat ni sangat penting, sebab memang SPM ni akan keluar. Baik. Peranan kerajaan. Cuba ingat, apa peranan kerajaan? Siapa boleh ingat? Cuba sebut. Tak ingat? Tak ingat. Okey. Yang ni ingat tak? Yang ni mesti ingat. Objektif makroekonomi ada berapa? 4. Apa dia 4? Guna tenaga penuh 1. Lagi? Kestabilan harga 2. Lagi? Pertumbuhan ekonomi bagus 3. Last 4. Keseimbangan pembayaran bagus 4. Okey, baik. Ini adalah sangat klasik ni yang ni sangat-sangat penting. Anda boleh boleh apa yang panggil snap ni ataupun, tapi sebenarnya teacher dah bagi nota kat dalam Padlet teacher. Okey, baik. Peranan kerajaan sebenarnya 3, tapi yang pertama ni pecah 2, yang ketiga ni pun pecah 2, so it's like 5. Actually it's 5. Okey, 5 in 3, 5 dalam 3. Okey, yang pertama ialah peranan kerajaan sebagai majikan dan pengeluar. Okey, kerajaan sebagai majikan adalah sangat penting, sebab majikan adalah kerajaan adalah majikan terbesar di Malaysia. Cikgu saja 500,000, 500,000 lebih. Cikgu sahaja. Okey, so ada kerajaan, teacher lupa nak google lah. Kerajaan ada, kakitan kerajaan berapa juta kat Malaysia, tapi cikgu saja 5.5 juta. Okey, yang kedua ialah pengeluar. Pengeluar ada 2, barang awam, barang sosial. Barang awam is the barang. Barang sosial is the perkhidmatan. Okey, so kalau kita contohnya barang awam, contohnya sekolah. That is barang awam. Perkhidmatan dia ialah apa? Perkhidmatan pendidikan. So sebab tu kita kata barang sosial ni dia memerlukan satu perbelanjaan yang sangat besar. Because kalau barang awam, kita bina sekolah siap lah, tapi perkhidmatan pendidikan dia berjalan setiap bulan, setiap masa kan. Tu kos dia lagi besar. Alright, lepas tu yang kedua ialah mencapai objektif makroekonomi negara. Yang ni yang korang hafal kan? But you have to know the whole picture. Okay, this is the whole picture about peranan kerajaan. Okay, so mencapai objektif makroekonomi ni ada 4 objektif makroekonomi. Okey, yang pertama kestabilan harga. Ni adalah petunjuk dia. How do you know harga kita stabil ke? Harga kita tengah naik ke? Harga kita tengah turun ke? Kita tengok apa? IHP.
indeks harga pengguna. Kalau IHP positif dan nombor dia makin membesar, maknanya harga semakin naik. Kalau IHP negatif, maksudnya harga semakin turun. Okey, jelas setakat Okey, yang kedua ialah kestabilan imbangan pembayaran. Okey, so petunjuk dia ialah kita tengok dekat imbangan pembayaran, tapi yang kita nak ialah imbangan pembayaran lebihan. Kita nak duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. So ini petunjuk dia. Petunjuk untuk imbangan pembayaran ialah imbangan pembayaran juga, tapi kita nak yang positif ataupun yang lebihan. Yang ketiga, guna tenaga penuh. Kita cakap guna tenaga penuh. How do you know kita capai guna tenaga penuh? Kita tengok apa? Kadar pengangguran. Kalau guna tenaga penuh means kadar pengangguran less than 4%. Okay, currently of course lebih daripada 4% kerana COVID-19. Okay, next is pertumbuhan ekonomi. Okay, kita nak tengok apa? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, kalau nombor tu positif, maknanya ada pertumbuhan ekonomi. Maksudnya tahun ini we are producing more goods and services than last year. Itu baru disebut ada pertumbuhan ekonomi. Kita keluarkan lebih banyak barang dan perkhidmatan tahun ini berbanding tahun lepas bermakna ada pertumbuhan ekonomi. Macam mana nak tengok? Tengok KD&K, keluaran dalam negara kasar. Teacher rasa perkataan ini keluar dalam berita TV almost every day. Betul tak? KD&K. Semalam Perdana Menteri kita bentang apa? Korang kena tahu ni pasal perkembangan semasa. Semalam Perdana Menteri bentang apa? Rancangan Malaysia yang ke-12. Okay, untuk 5 tahun. This year is what? 2021 until 2025. Kena tahu tu. Okey, yang ketiga, mengawal selia. Tapi ada dua benda yang kerajaan kawal selia. Pertama, kerajaan mengawal selia pengeluar. Kedua, kerajaan mengawal selia externality negatif. Ini orang yang buat, ini kesannya kan. Pengeluar ni yang keluarkan asap, tebang hutan, maka kesannya ialah externality negatif. So macam manakah kerajaan mengawal pengeluar dan externality negatif? Ini antara caranya. Pertama, undang-undang, kan. Kedua, undang-undang dan peraturan. Kedua ialah cukai, kan. Kenakan cukai, contohnya cukai industri yang keluar banyak asap, cukai dia tinggi. Okay. Dan subsidi. Teacher, subsidi macam mana kerajaan mengawal selia externality negatif guna subsidi? Siapa ada idea? Sebab once you faham apa teacher ajar ni, lepas ni soalan kertas 2 bahagian B, senang sikit nak jawab. Siapa ada idea macam mana kerajaan guna subsidi untuk mengawal externality negatif? Kerajaan bagi subsidi kepada apa? Firma yang apa? Menggunakan apa? Yang menggunakan teknologi hijau. Ni perkataan ni kena ada kan teacher cakap tadi yang layak naik tahap 3 9 markah. Kalau setakat taraf hidup kuasa beli kan tahap 2 kan. Teknologi hijau ni tahap 3 ini satu apa tu? Konsep untuk naikkan jawapan kamu kepada tahap 3. Okay? So kerajaan bagi subsidi kepada firma-firma yang menggunakan teknologi hijau. Sebab mesin-mesin teknologi hijau bukan murah, mahal. So kerajaan bagi subsidi, maka untuk memberi galakan kepada firma-firma untuk menggunakan teknologi hijau. Semalam dalam rancangan Malaysia ke-12, Perdana Menteri banyak sebut tentang untuk combat greenhouse effect. Okay, untuk mencapai kestabilan cuaca. Sebab sekarang cuaca tak menentu kan. Banyak ribut dan semacam dan banyak memusnahkan. So dari segi ekonomi dia merugikan kan. Alright, so
peranan kerajaan yang pertama ni teacher nak fokus sikit peranan kerajaan pertama, sebab kadang-kadang kita guna ni sebagai modal untuk jawapan kita untuk tahap 3. Okey, peranan yang pertama tadi pengeluar kan. Pengeluar ada 2, barang awam, barang sosial. Lepas tu peranan kerajaan sebagai majikan. Okey, kita tengok kalau barang awam tu ialah apa? Barang yang dapat digunakan oleh seorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain. Contohnya sekolah. Kamu pergi sekolah tu tak luar pun, orang lain boleh masuk sekolah tu lagi kan. Okey, barang sosial ialah barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat, iaitu pendidikan. Cikgunya, guru besarnya, Pak Gadnya, ni yang mahal. Kan, barang sosial ni yang mahal ni. Okey. Alright, setakat ni jelas? Okey, kadang-kadang jawapan yang anda kena bagi ialah peranan kerajaan sebagai majikan. Apa kelebihan bekerja dengan kerajaan? Okey, dia adalah majikan terpenting Malaysia ataupun terbesar. Terpenting boleh, terbesar boleh. Okey, lepas tu dia meluangkan peluang pekerjaan dalam ni perkataan dia. Apa perkataan dia? Sektor awam. Perkataan-perkataan ni kena ingatlah. Lepas tu dia menjana pendapatan. Sebab ramai yang bekerja dengan kerajaan kan. Orang yang bekerja dengan kerajaan nama dia apa? Penjawat awam. Ataupun kaki tangan kerajaan pun boleh lah kan. Lepas tu dia menjadikan memberi kuasa beli kepada ramai rakyat, sebab kebanyakan rakyat bekerja dengan kerajaan kan. Ini akan menyebabkan permintaan meningkat, ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi, KDNK, pertumbuhan ekonomi KDNK. KDNK semakin meningkat. Okey. So kenapa, apa kelebihan dia bekerja dengan kerajaan? Ini kelebihan dia, iaitu elang rumah, kola kan, elang rumah sara hidup. Kalau korang tak ingat je elang kola. Okey. Lepas tu pinjaman, kalau ni susah nak ingat yang ni. Pinjaman rumah, kereta. Ada imbuhan tetap, maknanya kita orang ni ada imbuhan tetap ni macam bonus lah. Tapi bonus ni sekali-sekala kan. Ni lepas tu nama dia tetap, setiap bulan dapat on top of gaji. Okey. Imbuhan tetap, khidmat awam. Lepas tu pencen. Ini yang istimewa ni, yang itu sebut kan, pencen. Pasal apa nak kerjaan? Pencen lepas bersara. Okey, ni cuti tahunan, cuti bersalin. Ni biasalah. Alright, so itu adalah poin-poin untuk jawab kalau soalan yang peranan kerajaan sekiranya relevan. Kalau tak relevan, jangan ambil ini. Kalau tak relevan yang ini, ambil yang ini. Faham tak? Mungkin ini yang relevan untuk soalan tu. Mungkin ini yang relevan untuk soalan tu. Mungkin ini yang relevan untuk soalan itu. Okey, satu lagi ialah tentang kerajaan, ialah perbelanjaan kerajaan. Ini juga anda boleh jadikan modal untuk menjawab kertas 2. Perbelanjaan kerajaan pecah pada 2, iaitu mengurus dan pembangunan. Mengurus ni maknanya dia berlangsung setiap bulan ataupun setiap tahun. Setahun sekali atau setiap bulan. Pembangunan ni one off. One off maksud sekali bina, siap, habis. Dah tak ada dah. Okay. So, perbelanjaan mengurus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7. Kalau yang pembangunan ada 4. 4. Okay. Emolument ni gaji. Gaji, bonus semua ni. Yang ini adalah setiap bulan. Bekalan dan perkhidmatan. Okey, yang ini pun setiap bulan, contohnya setiap bulan hantar kertas ke sekolah ke kan. Pencen dan ganjaran, pemberian serahan kepada kerajaan negeri, ini setahun sekali kan, bagi untuk membiayai jalan-jalan raya persekutuan. Kerajaan bagi ni, kerajaan pusat persekutuan. Kerajaan pusat bagi ni duit untuk menyelenggara jalan-jalan di setiap negeri. Lepas tu pemberian subsidi. Yang ni yang penting, sebab banyak soalan tentang apa ni, bagi BRIM lah, nampak tak? Lagi apa sekarang ni lagilah pula. Dulu BRIM, sekarang ni apa teacher pun sampai dah tak ingat, dah terlampau banyak dah kan kerajaan bagi kan, semenjak COVID-19 ni. So ini bawah apa kelas? Perbelanjaan mengurus ni, pemberian subsidi semua ni. Ni.
Ni bantuan kerajaan ni kan. Bila COVID-19 ni kan banyak bantuan kerajaan. Mungkin SPM korang, SPM tahun lepas tak masuk COVID-19 sebab soalan dicetak awal tahun lagi. Tapi untuk soalan korang, SPM 2021 mungkin akan keluar isu COVID-19, bantuan-bantuan kerajaan. So bantuan-bantuan kerajaan ni korang kena kaitkan dengan apa? Perbelanjaan mengurus. Okey, alright. Lepas tu perbelanjaan pembangunan sektor perkhidmatan ekonomi ni semua one off. Ini contohnya untuk buat jalan raya, buat airport kan. Ni semua untuk supaya ekonomi berkembang. Ada jalan raya, ada airport kan. Sektor perkhidmatan sosial, sekolah ke, macam hari tu rumah orang tua kan Cikgu Zainab sebut tu kan, rumah orang tua ke, apa tu, balai-balai apa-apalah kan. Lepas tu sektor keselamatan, polis, tentera, macam-macam okey, dan pentadbiran am. Okey, pentadbiran am ni contohnya renovate bangunan kerajaan. Sebab dia one off dia bukan bulanan atas ni. Bangunan kerajaan. Contohnya sekolah kita tak cukup. Tambah lagi satu building. Itu masuk dalam sektor pentadbiran am. Okey. So itu adalah poin-poin yang anda boleh masukkan di dalam isu untuk peranan kerajaan ya. So tindakan tersebut memberi kesan kepada negara. Tindakan ni adalah tindakan siapa? Tindakan kerajaan menarik subsidi. Okey. Alright. Yang ini kita buat sekejap. Yang ni kita boleh guna untuk apa? Untuk A, B ke C? Ya, untuk B. Pasal apa? Sebab ada perkataan pasaran. Bila ada je pasaran, keluarkan KKP, keluk keseimbangan pasaran. Jelas semua? Okey, kita kata tadi apa tadi? Ni yang asal. Mesti ada kosong, mesti ada QO, mesti ada PO. Alamak, ni mulalah ni. Bila teacher edit tertinggal pula. Okey, ni O lah. Asal-asalnya tak ada O pun, tapi bila dah beralih maka dia ada O. Okey, keluk apa yang bergerak? Keluk ni apa kelas? Keluk penawaran yang bergerak. Okey, dia bergerak ke kiri. Kenapa bergerak ke kiri? Kerajaan menarik balik subsidi, menyebabkan kos pengeluaran menjadi bertambah mahal oleh kerana sumber-sumber ekonomi kita ataupun faktor-faktor pengeluaran kita terhad. Maka kita terpaksa mengurangkan penawaran kita. Jelas setakat ni kenapa dia bergerak ke kiri? Kenapa dia beralih ke kiri? Bukan bergerak, beralih ke kiri. Ada tak siapa yang tak jelas? Sebut saya. Nak suruh teacher ulang ke? Semua faham ya? Okey, baik. So, bila macam ni, sekarang ni dah ada E1. So, ini ialah, ni sebab dah lewat ini ialah Q1. Ini ialah P1. So, apa berlaku kepada kuantiti? Kuantiti apa? Berkurang. Pasal apa? Sebab kita terpaksa mengurangkan pengeluaran. Pasal apa? Sebab subsidi tepung ditarik. Jadi kos pengeluaran kita dah jadi makin mahal. Tak bolehlah keluar banyak. Kena kurangkan. So, apa kesan ni kepada harga? Harga akan naik sebab berlaku apa sekarang ni? Sekarang ni bila dekat ni anda lupakan ni. Anggaplah ni tak wujud. Sekarang ni inilah yang baru. Ni yang baru. Jelas apa teacher maksud? So dekat sini, dekat PO sekarang apa yang berlaku? Lebihan apa ni? Lebihan penawaran. Sebab itulah harga penawaran. Bawah ni apa ni? Ni bukan penawaran. Dekat sini mana ya? Ni. Ni anggap ni tak wujud dah ya. Sebab sekarang ni dah bergerak ke sana.
So sekarang berlaku lebihan apa kat sini? Lebihan. Apa yang terlebih? Ni apa ni? Lebihan ini kena masuk ni sebenarnya dalam penerangan. Berlaku lebihan permintaan, maka harga naik kan. Ramai orang nak beli barang sikit, apa berlaku pada harga? Harga akan naik. Alright, itu yang tu. So end of slide.